Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Okay. Selagi tu membuatkan duit, maksudnya performance dia masih lagi cantik, kita follow je. Tak menjadi masalah. Alright, boleh? Ada apa-apa soalan lagi? Ni saya dah ada update dekat sini, korang boleh pakailah. Tambah satu, find correction pattern. Tunggu je lah. Lepas tu baru buat. Excel tu share. Tak ada share kan? Yang ini saya dah tukar dia punya format dalam ni. So, saya test bagi handout. Boleh tak? Dah tukar kepada Excel. Okay, tak cantik. Tak cantik. Tak boleh bagi. Apa salah? Okay, saya bagi dalam Telegram nanti. Sekejap, buka Telegram. Sebelum terlupa. Hamil lah. Pin. Bar kat sini dah hilang. Apa pasal grup kosong? Okay, dah ada. Saya forwardkan dalam grup. Apa benda tu? XLB. Apa pasal dia tukar nama? Ni macam mana nak cari stop loss dan TP dengan sistem ni? Okay, sebagai contoh kita ambil satu bentuk lah Contoh kita cek peluang untuk buy Alright. Untuk buy buy kalau contohnya boleh tunjuk pattern zigzag, flat dan triangle tak? Kalau nak tengok yang earlier webinar ada orang rekod tak macam yang rekod Zuli punya tu? Tak ada kot. Rasanya sebab benda ni dah berulang-ulang. Kadang-kadang dia orang dah tak rekod sebab benda yang sama. Dia berulang-ulang. Cuma info market semasa je tak ada. Tu dia yang baru. Sekejap lagi pattern Izamri. Okey, sekarang kita nak jawab soalan Byte. Dia tanya macam mana nak buat cari TP dan stop loss. Okey, kita dah ada level. Lepas kita dah makin garing kan, kita dah ada level. Ni atas daripada harga semasa, resistance. Bawah daripada harga semasa adalah support. Okey, let's say kita nak buy kat sini. Okey, kita nak buy kat sini. Alright. Benda yang paling basic adalah kita tengok mana next level. Okey, next level kawasan yang ini kita punya support. Okey, yang paling low kat mana? Kawasan ni. So saya akan letak di bawah sini. Stop loss. Di bawah low ni saya akan letak situ. Itu untuk stop loss. Alright, untuk TP, okey, kita ada beberapa level. So saya akan tarik sampai ke next punya resistance. Okey. Dan saya dah ada ini. Maksudnya stop loss di bawah, TP dekat atas. Alright. Sebab apa tarik macam ini? Sebab saya selalunya akan tengok kepada risk dan reward. Okey. Kalau risk reward dia rendah daripada contoh kita dah tarik pun, risk reward dia alamak tak sampai kan. Maksudnya rendah daripada 2 memang saya tak akan masuk. Kalau lebih daripada 2 baru rasa macam berbaloi nak masuk. Alright. Tetapi untuk sistem ni cara pengurusan dia yang penting. Pengurusan kita ambil yang kedua Yang ni yang pertama, kalau nak agak selalu pantau kita boleh menggunakan yang ini. Kalau kurang pantau kita boleh menggunakan yang ini. Kita menggunakan set and forget. Selepas kita dah entry, kita biarkan saja. Letak TP, letak stop loss, biarkan. Hari terakhir, hari Jumaat, kita close position. Sebelum tidur pada pukul 12 atau pukul 12 atau pukul 11, kita close sahaja position. Sama ada negatif ataupun positif. Close sahaja. Okey? Tu je kita buat. So, itu je lah yang buat. Dan kita tunggu je lah. Sampai ke sini, baru kita entry. Sebab pair ni untuk Euro USD sebab kita cari NZD USD untuk buy. Okey, yang ni kita cari NZD USD. Kita tunggulah harga tu turun. Jauh lagi perjalanan. 65. Sekarang 638. So dekat 180 pip. Lebih lagi dia punya turun. Nak sell dulu boleh tak? Terpulang kepada korang.
apa yang korang nak buat. Tetapi untuk semasa ni, itulah, tak buat apa-apa. Saya tunggu dia sampai ke bawah sini. Sampai bawah baru seronok. Baru boleh beronok-ronok untuk buy. Kalau tak seronok. Okay? Macam mana nak dapatkan Renko tu? Pergi dekat investing.com. Mana? Investing.com. Cik kan? Pergi kat investing.com. Pergi dekat Forex chart. Lepas tu kat sini ada Renko. Sini. Okay, Presiden. Renko kalau kat TradingView kena subscribe. Betul. Dekat TradingView kena subscribe. That's why agak itulah tak berbaloi. Bukan tak berbaloi lah. Kalau kita punya income untuk benda-benda yang bersubscribe ni, untuk kita punya trading, pastikan lebih rendah. Contohnya kita punya income daripada trading adalah $1,000. Okay. Paling-paling mesti kurang daripada 5% untuk kita commit kepada tools tu. Jangan lebih. Okay, memang income kita $1,000 sebulan, kurang daripada 5%. Tu $50. Untuk trading view, berapa lah sebulan? 30 $24. $30 rasanya. Betul, tu dah kira cost. Pastikan benda tu semua sekali kita rekodkan. Dan untuk investing.com, not bad dia punya chartings dia. Boleh pakai. Okay, boleh. Jamalis, Imran. Cari yang free. Cari yang free. Investing. Tak ada masalah juga untuk kita simpan, tengok ni. Semua trade idea kita simpan daripada bulan 10. Semua sekali kita masukkan dalam ni. So boleh pakai. Alright. Macam mana nak save kan apa yang kita dah lukis. Dekat sebelah ni kan ada tanda yang naik ke atas ni. Naik ke atas. Ini adalah save chart. Maksud kita tekan. Ini sebab dah ada nama. Kalau tak tekan yang tu untuk save. Boleh syukur. Tekan yang sini. Type lah apa-apa yang kita nak. Nama dia. Kita bagi nama. Lepas tu kita boleh save kan. Semua ada. Boleh kita trade investing.com guna broker SM. Investing.com bukan broker, babe. Bukan broker. Dia apa lah nak cakap? Dia sebagai satu website. Saya buka yang penuh website apa panggil ni? Apa? Dia satu website yang penuh dengan maklumat. Daripada news, daripada saham, daripada charting tools, apa-apa broker tengok banyak forex broker dia recommend, CFD broker lah apa ke. Dia satu provide tools. Provide tool ada, provide information ada, semua ada kat sini. Okay, ada news, ada complete. Cuma saya pernah nak extract data yang ini semua sekali. Yang ni saya pernah nak extract Dan ini. Ni. Saya nak extract benda ni, masukkan ke dalam Excel, tak dapat. Dia punya algo dia tak dapat. Okey. Maksudnya ni masukkan. Data-data ni maksudnya live feed ke Excel. Di investing dia power. Dia lockkan tu semua. So tak boleh nak feedkan ke Excel. Sebab saya buat macam ni tau. MT4 tu data kita boleh feedkan ke Excel. Daripada Excel tu, kita boleh buat matematik dan dia tolong entry kan berdasarkan feed data ni. Kalau dapat feed ni, tapi tak dapat. Okay? Bersepai PC nak feed data ke Excel. Agak banyak juga pakai. Kiranya investing.com ni macam platform untuk trader. Boleh ke cakap platform? Apa lah bahasa best investing.com ni? Dia sebagai satu provider lah. Macam dia providekan kita sebagai apa jenis info yang kita nak. Semua ada tau, semua ada. Daripada saham, currency, bond, apa-apa semua info pasal ni, berita, semua sekali ada. Okay, news ke apa benda, orang punya trade, technical ke, ataupun ada analisis ke, semua ada.
channel tool web base. Boleh lah sebab itulah. Nak sebut dia pun payah. Tak tahu apa dia sama sekali ada dalam ni. Tengok ada news, apa-apa cerita semua ada dalam ni. Kita boleh buat portfolio. Satu persatu tengok euro market dalam keadaan berdarah pada ketika ini disebabkan kita boleh cerita pasal keadaan semasa Okey, senang cerita lah. Pada waktu Asia tadi, market agak bercampur-campur dan market kembali berdarah. Agak negatif sebab di penghujung waktu Asia tadi, kita nampak ada announcement yang agak berat dilakukan oleh Australia yang membuat membuat lockdown di bandar-bandar besar dia. Okey. Dalam masa 100 tahun kita tak pernah dengar apa tadi? Yang ni kawasan-kawasan baru ataupun kawasan-kawasan bandar-bandar besar Australia yang tutup. Maksudnya PKPD. Bukan PKP, PKPD. Kalau kat Malaysia PKPD kan. Lockdown terus. Tu yang menyebabkan sentimen pasaran agak suam-suam kuku arah negatif. Ingat kenapa saya sebut suam-suam kuku? Sebab player pasaran, investor semua sekali bersangka baik, terlalu optimis terhadap market. Okey, senang cerita. Tema sekarang adalah COVID. Alright? Dan diorang ada bagi tahu selagi mati breakout moving average, selagi tak breakout moving average, selagi itulah diorang akan optimis kepada pasaran. Okey, yang ini cerita pasal Australia yang trigger pasaran sedikit, nampak? Sedikit negatif. Ayatnya tetap gunakan sedikit. Selalu optimis. Dan yang paling menarik adalah cerita diorang tapau kau-kau pasaran dalam masa 3 hari ataupun sehari, orang dapat turnover lebih kurang 500 bilion di pasaran China. Okey, saham di China 500 bilion. Itu yang menyebabkan market terlalu wow dekat China pada ketika ini. Okey. Dan jom kita lihat ni dulu. Nampak dah start berdarah-berdarah sikit untuk currency utama. So kita refresh kejap. Ambil kau iklan penuh bersepah. Dah lah, GBP merupakan currency yang paling perform disebabkan tak ada disebabkan daripada data ni korang boleh update sebab dia macam baru perform Okey. Dan USD perform paling kukuh diikuti dengan CHF dan Euro. Okey, untuk Euro dan juga untuk Euro lah, semasa nampak dia outlook untuk ekonomi dia lebih cantik di Eurozone. Eurozone memang cantik. Macam mana tadi market di China? Pasaran terlalu mantap. Maksudnya momentum pasaran saham di China memang dalam keadaan yang bullish. Okey, dia rekod tertinggi turnover dalam sehari untuk semalam. Market bullish gila-gila. Hampir yang keluar daripada feed tadi hampir 500 bilion turnover sehari. Betul. Maksudnya dekat China. Okey, yang ini Australia paling jatuh, paling teruk lah disebabkan cerita lockdown tadi. JPY pun not bad, merupakan currency yang lemah pada hari ini. Cuma yang kukuh setakat ni adalah USD, CHF, Euro. Euro nampaknya cerita lebih positif di Euro dan GBP pun, GBP dekat UK pun agak mantap cerita di UK pada ketika ini. Cuma ada cuma dekat UK pada ketika ni diorang agak bergaduh dengan China. China akan kenakan tarif jika UK masuk campur hal Hong Kong. Okey, pasal Hong Kong tu. Dia nak bagi ke 3 juta rakyat Hong Kong British citizen. Tu dia. Sebab di bawah jajahan tu kan dulu Hong Kong bawah jajahan UK kan. So benda tu agak menarik juga
untuk kita lihat cerita di Hong Kong sebab Hong Kong merupakan macam ni lah kalau kat Malaysia ni Johor dalam Johor juga Johor dalam Malaysia tapi Johor nak ada dia punya regulation sendiri. Tak nak dalam ikut regulation daripada Malaysia. Tu contoh. Dekat Hong Kong ni, Hong Kong nak ada undang-undang dia sendiri, tak nak follow undang-undang China. Tapi Hong Kong adalah di bawah China. Okay, tu yang kes dekat Hong Kong lah. Dan Hong Kong merupakan financial hub terbesar di rantau Asia. Okay? Boleh? So, oil kalau lihat masih lagi di paras tertinggi $40. Semasa gold menurun sedikit. Ui, hampir 1,800 Kejap, jom kita jeling gold kejap. Macam ada benda menarik. Gold. Apa tulis? Alright. Nah, gold hampir breakout paras tertinggi. Oh, jauh lagi. 1,800 ni. Okay. 1,800. Tu dia level yang kita nak lihat nak jeling. Adakah level ni akan ditest ataupun macam mana? Tu 1,800 untuk gold. Tu adalah psychological numbers yang kita nak lihat. Adakah level tu pecah ataupun macam mana? Tendensi ataupun trend untuk gold adalah ke atas, pantang turun. Okay, faham Pantang turun. Nampak correction turun, korang tunggulah cari peluang untuk long position untuk gold. Okay, pantang turun, tunggu dia sampai level cantik, masuk lagi. Okay, trend dia masih lagi ke atas. Akan ada correction besar tak? Tunggu sampai yang Zuli kan ada lukis-lukis. Korang boleh ikut Zuli punya lukis-lukis. Gold, ambil ni ikut. Tunggu dia sampai 1,900 dia lukis. Lepas tu baru ada correction jauh gila. Lepas tu sambung naik lagi satu. Okay, ni untuk gold. So boleh follow lah. Okay, apa lagi cerita yang ada? Kita ada IV PMI sekejap lagi. Tengok ada improvement yang dahsyat gila. Sampai ke 50. Kita tengok adakah dahsyat ataupun macam mana. Dan kita ada job opening. Dilihat lebih rendah daripada 5 juta untuk pekerjaan orang yang data pekerjaan. So apa lagi next hari tu hari Jumaat untuk unemployment untuk data pekerjaan di Kanada. Okey, jom kita ada apa soalan? Jenguk sikit webinar EA. Ni 2 ketul dia ada untuk NZD USD dan 3 ketul untuk AUD USD. Okey. Untuk semasa dia dalam keadaan yang macam ni lah. Tak dahsyat sangat. Masih berjalan. Ni untuk NZD USD. Kalau dia turun jauh lagi, banyaklah position. Tapi sekarang ni dia ada. Ni untuk dua pair yang saya masukkan pada minggu ni. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ni je lah. AUD, sebab dia rakan sebab sebenarnya kalau tak kena pilih NZD USD. Tapi pada minggu ni saya pilih NZD USD dan juga AUD USD. Dua tu je pilih. Okey, boleh. Itu je lah. Kalau dia naik sampai ke atas, profit dia close lah. Kalau tak, dia bergembira macam tu je. Alright, ada apa-apa soalan setakat ni? Kenapa tak masukkan dekat app lain? Kenapa Kenapa sebab minggu ni saya follow kepada ni. Mesti ada satu template yang kita follow. Maksudnya market compelling. Kenapa kita masukkan macam ni NZD USD. Saya masukkan untuk cek peluang.
Kita tukar nama dia. EA. Expectancy. Okey dah. Tu je. Alright. So kita lihat macam mana dia punya performance. Kalau dia perform. Kalau tak, jangan gunakan. Boleh? Boleh? Rekodkan satu-satu. Setakat ni kita baru ada 3 minggu. Dan kita ada 6 data. Alright, jom. Rasanya ramai yang kurang sedar market compelling. Okey, saya nak tanya, disebabkan ada orang yang tujukan benda ni, fact ni, korang faham tak apa itu market compelling? Ataupun kenapa trade pair tersebut? Kenapa korang pilih nak trade Euro USD? Apa sebabnya korang pilih Euro USD? Ataupun apa sebabnya korang pilih GBP USD? Ada tak? Kurang faham Siti Aisyah? Zul, sebab laju banyak volume. Okey. Jom kita minta pendapat. Ni bagus ni. Soalan ni mantap sebab benda ni akan menentukan bisnes kita. Okey. Contoh. Kenapa korang nak berniaga pisang goreng? Kenapa tak nak berniaga apa ni? Apa balik? Tu contoh. Okey. Contoh lagi. Korang jual sate tapi dekat kawasan yang majoriti sate daging, dekat majoriti masyarakat dekat situ adalah bangsa India, contoh. Okey? Kenapa korang pilih produk tu dekat kawasan tu? Kena tak? Itu dia. Banyak. Sebab sedap pisang tanduk digoreng. Saya suka follow news related to US. Any pair related to US memang menarik minat saya. Saya minat follow GBP USD. Okey, saya suka follow news yang ada kaitan dengan US dan apa-apa pair yang dengan USD, senang cerita, memang akan menarik minat daripada Khairul Rani dan saya minat follow GBP USD. Okey, cantik. Ikut market dynamic pada masa sekarang. Syukur. Maksudnya ikut market dynamic. Kalau Zuli kata market dynamic sekarang, USD dynamic, so kita buy USD dynamic. Okay? Itu market compelling yang Syukur buat So benda tu pastikan konsisten tau. Jangan pada minggu ni kita buat ataupun pada hari ni untuk kita trade, kita follow market compelling tu. Next time kita tukar. So benda tu memang akan efek kepada performance kita. Minum petang memang laku. Okey, ada bezanya tak? Komparatif pair harga murah versus harga mahal. Pair kalau kita pilih pair satu murah, satu mahal. Susah tu, Zul. Macam mana kita tentukan harga AUD tu mahal ataupun murah? Kita nak comparekan dengan apa? Okey, agak susah. Saya pilih pair based on news yang ada. Muhammad Hafizuddin. Alright. Contoh kalau kita lihat news, ni kan korang tengok kat Forex Factory kan. Jom kita tengok tempat yang gila-gila ada news. Trading Economics. Korang akan insaf kalau nak tengok news betul-betul. Kalender. Ni. Ini memang news. Setiap masa keluar news. Memang kalau korang pilih apa yang ada news, memang macam semua pair korang bantai. Setiap minit, setiap jam ada news. Okay? Hafizuddin, saya pilih pair based on news yang ada. Suka trade gold, cepat naik, cepat jatuh. Siti Aisyah. Dan dari segi untung, kita padankan yang mahal dan yang murah. Okey, untuk Zul.
Finviz tu kalau buat hari Ahad pun cantik sebab Isnin dah market jalan. Tuan, saya nak tanya how to related US Index, US Pay and Dow Jones and Nasdaq. Alright. Okay. Saya jawab satu-satu Dow Jones and Nasdaq tu adalah di pasaran equity. US Pair adalah currency yang major ada 8 currency, sebenarnya ada 10. Okay, tapi yang di offer yang popular adalah 8 currency, 8 negara. JPY, New Zealand, Australia, Switzerland, UK, Euro dan apa lagi Apa lagi? Ada Kanada. So itu adalah major. Itu jadikan dia pair. Jadi US kita panggil dia sebagai major pair. Okay, dan USD index, korang boleh google kat sini. Dia components daripada a few lah, tapi yang paling besar 50%, 57% adalah daripada euro. Okay, ni komponen untuk USD index wiki. Ada. Ni korang masuk USD index wiki ni. Oi, tepat 57%. Ni korang boleh tengok yang ini. Kairoran ni Ini adalah apa yang membentuk USD index. Okay, euro naik turun 57% dia punya berat. Yen 13% dia punya berat. Pound sterling 11%. Kanada 9%. Krona, bukan coronavirus. Swedish krona 4.2. Swiss franc 3.6%. Inilah yang membentuk USD index. Okay, trade news memang bersepai lah. Thank you tuan. Okay, faham So apa yang kita buat untuk kita setkan, kenapa kita pilih pair tu? Mesti konsisten buat benda tu. That's why masa webinar saya tak boleh cakap. Kalau saya cakap minggu ni kita bantai USD, kita buy sebab USD dah jatuh bawah sangat. So kita cari buy USD. JPY pun dia macam best juga nak buy. Kalau USD buy, JPY pun kita follow buy. Benda tu macam berdasarkan daripada perasaan. So tak best. Okay? Perasaan kita sampai bila kita nak ikut perasaan? Mesti ada satu fact yang kita boleh pakai. Yang kita boleh ulang-ulang. Macam saya gunakan benda yang simple. Sebab semua sekali dekat rakyat webinar boleh follow. Ambil tahu rakyat webinar. Saya gunakan yang ini. Setiap hari Sabtu dan Sabtu atau Ahad, saya screenshot benda lah ni. Weekly dan juga monthly. Screenshot lepas tu dah lah. Masukkan di dalam Finviz punya SS. So saya ambil 4 kuat, 4 lemah, jadikan di dalam grup, lepas tu pilih. Ada fact and figure, betul? Fazli. Dapat that's why kena buat satu-satu. Kalau korang cakap saya buat market compelling 100% ikut technical, tak ada masalah. Gunakan, yang penting kita boleh ulang. Okay? Jangan sekejap dia contohlah BAT, alih-alih dia payung kat dalam grup, minggu ni korang cari sell USD dia full margin. Korang padahal dalam sistem tu dah cakap, minggu ni aku nak buy USD ni, tapi BAT dah cakap suruh sell. Goyang, BAT ni experience dah 18 tahun ni trading, follow dia lah. So benda tu berubah. Bila berubah memang dah tak cantik, akan ganggu kita punya performance. Macam mana nak buat tu tuan, Excel sheet tu? Saya ada bagi template dia dalam apa tu? Dalam grup webinar, dalam grup Telegram. So boleh update. Okay, dalam grup Telegram. Dah ada dalam grup Telegram Saya dah post dalam grup Telegram. Telegram CTFX Market Discussion. So ambil kat situ. Try nanti adjust macam ni je lah. Kalau korang nak buat baru, korang padam semua sekali, cuma nak kena check dekat sini. Okay, expectancy ni tekan dekat formula dia. Pastikan berapa data yang korang ada, dia bahagikan dengan berapa data yang ni ni 4. Tu je yang korang adjust. Yang lain dah tak payah adjust. Okay, yang ni korang tengok yang dekat expectancy ni, korang tengok berapa? 4. So kat situ je lah yang kalau 4 lah. Kalau 3, pastikan dia bahagi 3. Tu je. Okay, padam semua sekali. Delete dia. Saya dah dalam tu dah ada calculation. So tinggal adjust nanti. Kat sini. Kalau contohnya korang ada 2 data dia. So bahagi 2 lah. So kita ada bacaan by week. By week. Yang ini performance by week. Yang ini by position.
Okay. Mesti kena ada numbers tau. Jangan buat benda yang kita tak ada numbers. Memang buat apa kata? Buat mengharapkan magic dalam trading. Saya memang tak percaya. Magic memang saya tak percaya dalam trading. Okay? Benda mesti ada berdasarkan data dan numbers. Okay. Dah lagi 20 minit. Jom kita masuk kepada slide. Ada apa-apa soalan lagi? Dah tak ada Okay, topik kita dah tak ada. Ada tak? Mana confused? Ada apa-apa confused? Ada? Kalau ada, bagi tahu, kita akan sembang-sembang lagi. Okay? Muka surat sikit tak? Grup Telegram ada link tak? Saya baru post dekat Facebook, Siti Aisyah. Pergi masuk dekat Facebook saya, Muhammad Helmi Izani, saya ada sharekan link ke Telegram. Okay? Saya baru post malam. Semalam. Dekat dalam grup try lah ambil. Okay, cantik Siti Aisyah. Okay, jom. Ni muka surat ada 16 muka surat. Kita akan cover benda Allah ni. Corak penyambungan bermaksud kalau kita ada trend asal, flow pattern sama ada pattern benda Allah ni, dan kita lihat dia breakout, kita anggap itu adalah continuation pattern. Oh, kejap, ada satu soalan saya terlepas. Jawab dululah, takut nanti Hayal tak menjawab. Okey, kita saya buka chat. Ada yang tanya, tolong lukiskan flat. Okey. Saya buka besar Kita tutup dalam ni. Kita hide. Okey, ni Pertama, pattern yang korang kena tahulah correction pattern. Yang ini zigzag simple. Okey. Correction. Kejap. Kita buat daripada awal Apa yang dipanggilkan correction? Yang ini Yang pertama dia bentuk macam ini. Kita panggil dia dalam keadaan impulse ataupun motif sequence. Okey. Dia dalam keadaan yang trending menaik. Sir, boleh type tak nama Facebook? Susah nak cari, tak jumpa. Okey, baiklah saya type. Muhammad Helmi Izani. Okey. Apa tadi? Ni. Ini adalah correction ataupun kita panggil motif pergerakan trending. Okey. Yang ini kita panggil sebagai correction. Okey. Correction yang simple macam ni, ada tak dia punya? Okey. Yang ini kita panggil sebagai correction. Dia turun sebelum ni dia naik, lepas tu dia turun. Yang turun ni kita panggil sebagai correction. Ini correction yang paling simple adalah zigzag. Okey. Tulis juga. Zigzag. Okey. Zigzag zigzag. Dia berbentuk macam ni. Okey. Dia bentuk 3 line tu. 1, 2, 3. Okey. Dan dia boleh juga bentuk macam ni. Okey. Ini. Alright. Dia boleh keluar bentuk macam ni. Dia turun, naik ke atas dan dia turun ke bawah gini. Ini kita panggil dia sebagai flat. Flat ada 3 juga. Dalam flat ada 3. Flat. Yang ini saya tak pasti ini running flat rasanya. Dia lebih daripada tempat starting point dan dia bawah pada point E. Okey, ni kita boleh panggil flat dan juga ini pun sebagai flat juga. Kalau dia bentuk macam gini. Macam gini. Dan juga dia ke bawah lagi satu. Alright. Macam ni. Okey. Dia boleh juga macam ini. Dia sama, tak lepas daripada yang ni, tak lepas yang ini.
Kita bagi dia nombor lah. Okay. A, B, C. Okay. Yang ni pun A, B, C. Okay. Yang A, B, C ni, B ni tak lepas daripada tempat starting point. Yang C dia lepas daripada starting point. Ini pun kita panggil sebagai flat. Dan yang satu lagi punya flat adalah macam ni. Sampai ke atas, dia tembus ke atas dan dia tak lepas yang. Okey, ni sebagai juga. Okey. Ni pun flat juga. Flat ada 3. Dan ni zigzag. Zigzag simple lah. Maksudnya kaki sini kalau jarak space. Flat. Flat. Okey. Ni bentuk dia. Ni ada flat, ada apa satu lagi. Satu lagi saya tak ingat apa flat. Flat di sebelah sini. Dia dalam bentuk dia dalam bentuk triangle. Alright. Starting tak boleh ke atas. Starting ke bawah. Starting ke bawah dia begini. Dia bentuk triangle. Ni. Alright. Dia bentuk triangle. Okay. Ni dalam nota Zuli ada. Betul. Ni ni triangle. So korang boleh tunggulah pattern-pattern ni. Alright, triangle. Benda ni di hujung benda kat sini selalunya lah. So kita cari pattern ni. Ni yang saya selalu cakap correction pattern. Okay. Dan satu ada lagi dua adalah gabungan. Gabungan zigzag, flat dan ataupun triangle. Yang ini core, zigzag, flat dan triangle. So korang pilih ni. Tu dapat soalan tadi siapa tanya tadi? Ni zigzag, flat dan juga triangle. Ada 3 correction pattern. Alright, jom kita masuk kepada slide. Ni corak penyambungan. Sebelum tu market dalam keadaan trending, keluar pattern dan kita lihat lepas dia breakout, kemungkinan pattern tu ataupun trend tu bersambung. Dia teruskan penyambungan pattern tersebut. Okey, kita ada 4 jenis corak penyambungan ataupun continuation pattern. Triangle, wedge, flag and pennant, segi 4 tepat. Okey, apa yang kita boleh simpulkan 3-3 ni? 1, 2, 3. Kalau dalam correction pattern, benda ni 3-3 adalah sebagai triangle punya family. Alright, jom kita lihat kenapa disebut sebagai triangle. Triangle lah. Ni triangle. Dia bentuk gini. Dia sebelum ni trending. Lepas tu dia gedik-gedik ni. Lepas tu tunggu dia breakout. Dia breakout dia maksudnya dia dah start meneruskan perjalanan dia. Okey. Yang ini adalah triangle menurun. Yang ini adalah simetri punya triangle. Okey. Sama ada dia naik ataupun menurun. Kita tunggu dia. Sama ada dia breakout ke atas ataupun ke bawah. Kalau dia breakout ke atas bermaksud itu adalah continuation pattern. Kalau trend yang sebelum dia adalah trend menaik. Tengok ni cara triangle betul. Kebiasaan breakout berlaku di kawasan 2/3 ataupun 3/4 daripada triangle yang kita lukis. Dia daripada situ kita akan nampak dia akan breakout sama ada ke bawah ataupun ke atas. Okey, jarak TP kita adalah ukur daripada mana kaki dia, kepala dia. Kita ukur. Ini contoh jarak dari sini sampai ke atas ni adalah 100 pip dan dia punya TP pun daripada breakout sini 100 pip juga. Ini untuk bearish, pun sama juga triangle ya. Apex tu apa? Pusat graviti ke? Bucu tajam tu. Okey, bucu tajam tu. Teknik ukuran, ni yang tadi saya sebut, ada breakout, contohnya jarak dia 100 pip, TP dia pun minimum 100 pip juga. Contohnya sampai kata 100 pip juga sama jarak dengan benda Allah ini.
Daripada yang paling besar, kangkang yang paling besar tu, sama juga jarak dia. Ni untuk bearish punya ukuran. Wedge bentuk dia macam triangle juga lukisannya. Ada bucu tajam juga. Dan ini yang saya temui ni. Dia semua dalam family triangle. Wedge, bullish, pennant, tu semua sama. Kita tunggu dia breakout. Okay, ni pun sama. Tunggu dia breakout. Dia breakout dia, kita consider corak ini adalah constant pattern. Okay, ni keluar flag dan juga pennant. Ini kebiasaan kita akan nampak selepas keluar flag pun. Selepas pergerakan yang terlalu kuat, market akan duduk lepak kejap. Macam ni. Dia naik dengan bergembira, lepas tu dia lepak sekejap. Contoh, kita nampak gold ada tak? Jom kita lihat contoh gold. Gold. Sebab semalam dia ada breakout besar. Breakout. Dah. Rosak. Ni gold tak ada. Nampak jam. Tak ada tak nampak. Ni. Tuan-tuan, selepas dia buat flag pun, breakout dia akan membentuk satu pattern. Dia akan lepak dulu satu pattern. Lepas tu baru dia akan breakout ke atas. Ini kita boleh nampak macam bentuk ni satu bentuk triangle. Okey, dan kita hanya menunggu dia breakout. Dia breakout ke atas, okey. Itu sama sebiji. Ini pattern ni sebiji seperti dalam slide tadi. Alright, sama ada flag ataupun pennant. Okey, ni flag dia naik satu. Lepas tu dia keluar bentuk, dia lepak kejap price sideways, lepas tu tunggu dia breakout. Ni pun sama juga, dia sideways, lepas tu tunggu breakout. Breakout dia yang best adalah sama panjang dengan flagpole. Kalau flagpole 100 pip, daripada sini pun 100 pip. Jom kita lihat pada gold tadi. Okey. Dia breakout ni sebagai satu bendera, satu tiang bendera dia daripada bawah sini sampai ke atas sini. Okey, dalam $111. Okey, kita tarik bundalah ni ke tempat breakout dia pun lebih kurang $111. Nampak tempat dia punya mendarat pun lebih kurang sama $111 untuk next pergerakan. Okey. Daripada bawah sampai ke sini $111. Daripada tempat breakout sampai ke target adalah sama jarak dengan flagpole tadi. Itu yang menarik tu kalau jumpa pennant ataupun flag. Bukan flag bendera. Okey. Segi empat boring. Keluar dia lepak ke kanan saja, lepas tu dia breakout. Dah settle. Okey. Ni pun sama juga. Dia turun, dia ke kanan, sideways, lepas tu dia breakout. Settle. Okey. Ada apa soalan setakat ni? Tu je pennant, semua jenis pattern untuk continuation dia macam itulah. Sebelum tu dia ada trend, lepas tu dia sideways kejap, lepas tu dia sambung trend. Alright. Ada apa-apa soalan? Nak tanya kalau sistem tu tak buat duit, tak menjadi, adakah buang terus ataupun perbaiki sistem tersebut? Tadi ada cakap ada backup sistem, maksudnya sistem yang berlainan. Okey, macam ni.
Fazli, tadi bukan backup system. Backup system itu adalah satu complete system yang lain. Okey, sekarang kita cerita yang ni. Ini adalah nama sistem ni adalah Renko SNR. Okey, support dan resistant menggunakan Renko. Okey, dalam pemilihan market compelling, yang ni yang saya cakap dekat Bat tadi, Bat semalam. Bat cakap macam mana nak buat market compelling, model macam mana gunakan. Okey, yang model yang digunakan yang ni, saya menggunakan Finviz. Okey, let's say lah, minggu ni, dia jatuh lagi. Jatuh lagi Satu, dua, jatuh. Ni dah dua sebab rekod kita dua. Kalau dia jadi tiga, maksudnya itu dah break sejarah. Maksudnya dia dah pecahkan sejarah daripada ni Sebab selama ni dua kali je. Dua kali je dua kali je dia berturut-turut merah, jatuh. Okey, let's say lah minggu ni pun merah juga. Saya akan menggunakan backup untuk minggu depan. Backup yang saya gunakan untuk minggu depan, contoh New Zealand, USD ni contoh kita ada pair ni, saya akan filter lagi satu dengan menggunakan ini. Mana menggunakan yang ini. Okey, saya tengok kepada pergerakan yang ini. Mapping. Faham? Ini backup. Sekarang tak gunakan backup sebab benda tu tengah perform. Yang ini baru saya akan selitkan backup. Okey, maksudnya saya tambah ketat sikit untuk pemilihan pair tadi. Okey, faham? Dapat tak? Sebelum ni kan senang. Kita tengok dekat New Zealand, USD. So, senang, simple. So, senang je. Lebih kurang kalau dah tak cantik, bukan tak cantik, maksudnya 3 kali je, saya akan tambah ini sebagai backup. Okey, saya tengok contohnya minggu depan lah. Contoh minggu depan kita ada nak cari peluang buy Euro GBP. Confluence tak dengan benda lah Zuli buat ni. Euro GBP. Mana Euro GBP? Ni Euro GBP cek peluang buy. Okey, dia pun kali-kali hijau. Okey, cantik. Sekali, seiring. So, saya akan masukkan dalam saya punya pemilihan pair tersebut. Dapat Dapat? Itu dia filter tambahan jika ada special case. Special case saya tadi lah. Kalau 3 kali berturut-turut, kita punya rekod ni. Ni, 3 kali. 1, 2, merah lagi 1. Alright. Ramzam, okey. Sama-sama Ramzam. Ada apa-apa soalan? Buat korang kena cari satu model apa yang korang nak tiru. Satu model. Carilah apa-apa, tak kisah model apa yang nak buat. Nak pilih, nak pakai. Tuan, macam mana nak dapat slide before this? Saya first time join webinar. Okay, saya bukakan lah. Ni bukakan. Okay, korang buka kat dalam ni. City Effect Market Discussion ni. Korang type asrama. Asrama kot. Asrama ada tak? Keyword dia sekolah asrama. Okay, keyword dia kalau tu first chat adalah sekolah asrama. Okay, sekolah asrama. Korang cari keyword sekolah asrama, itu adalah yang pertama message pada tahun, kejap saya tunjukkan. Sekolah asrama. Tolong ajar dah ni. Ni. Mesej pertama adalah 10 Januari 2016. Alright. Lepas korang dah scroll semua sekali maklumat dalam ni, ini kita panggil Telegram ni kita boleh gelarkan sebagai Wiki Zuli. Dalam ni macam-macam ada. Macam-macam info. Korang type dia apa nak. Stir. Semua ada. Apa? Stir. Banyak benda ada apa lagi? Kotengo. Semua ada. Gunakan function dalam tu. So, semua sekali apa info korang akan dapat. Baca Kotengo and validation tadi. Semua ada. So, korang cari, scroll dulu sampai ke atas. Nanti akan
dia dah load semua sekali info dalam ni, korang akan bacalah satu-satu daripada 2016. Okey, dan contohnya nak ambil file. Dalam ni ada macam-macam file, ada 730 file. Tengoklah ni yang tadi saya bagi dan ada macam-macam lah. Ni nota Zuli, ada nota slide saya color. Tengoklah tajuk-tajuk. Saya pun post hari tu dah complete 30, dah tak post dah. Okey, Izamri, okey. Boleh Khairul Rani? Macam tu lah cara dia. Lihat dalam post Telegram. Dia yang pertama keyword dia sekolah asrama. Okey, faham sekolah asrama. Lepas tu link untuk baru belajar. Dalam ni ada macam-macam. Dekat Dropbox ni, tekan Dropbox ni, belajarlah macam-macam. Dalam tu semua sekali ada. Boleh dalam box ni semua ada. Right, ni kita webinar kelas kita dah tak ada untuk setakat ni. Seminar pun kita dah tak ada. Semua sekali pergi ke online. Alright. Nak apply apa yang diajar tu kurang yakinlah. Macam mana nak yakin dengan analisis sendiri. Macam mana nak yakin dengan analisis sendiri. Okey Hafizuddin. Mantap soalan tu. Selalu korang akan yang baru tendensi untuk apa untuk percaya analisis orang digelar otai lebih lama experience dalam trading berbanding kita akan lebih percaya dia. Alright, dia tak ada istilah benda Allah tu. Istilah dia satu je, korang mesti ada benda ni. Alright, mesti ada benda ni. Ini saya panggil sebagai numbers, magic numbers. Bila ada benda Allah ni, tak kisahlah korang nak cakap apa, suruh buy full margin ke, buy aku bayar rumah ke, apa benda ke. Selagi ada benda ni, follow benda ni. InsyaAllah akan mendatangkan keyakinan terhadap apa yang korang analisis. Boleh Hafizuddin? Dapatkan numbers. Itu penting, dapatkan numbers. Itu yang paling penting. Setup PC memang cantik, curve. Dia juga nampak. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita sambung pada hari Khamis? Sebelum kita punya grand webinar yang paling power di alam semesta. Ada? Ada soalan cepat, last. Okey, ada. Okey, tak ada. Tak ada Alright. Okey, Izamri, Khairul, jadual webinar dalam Telegram. Tengok dekat SM punya website dalam tu semua ada. Okey Hafizuddin, terima kasih. Fazli, terima kasih. Khairul, terima kasih. Syahrul, terima kasih. Okey, semua sekali terima kasih Ken, thank you. Dan kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis. Okey. Salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye bye.